Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas PDPR 4.0 kita akan buat sedikit review tentang apa yang kita telah pelajari sebelum cuti hari raya dulu. Okey. Kita dah belajar masih lagi dalam bab 4, lukisan berskala. Okey. Sila rujuk buku teks masing-masing ya. Kita dah masuk dalam bahagian 4.1. Okay, kita dah tahu apakah hubungan antara ukuran sebenar objek dengan lukisan pelbagai saiz objek tersebut. Okay. Macam ni, ini adalah objek dan yang ini adalah lukisan berskala bagi objek warna merah ini. Okay, pelbagai saiz. Ada yang sama saiz, ada yang lebih kecil saiznya dan ada yang lebih besar saiznya. Kita dah juga buat uji minda 4.1a. Ini untuk buku latih, buku teks, soalan buku teks. Kamu telah pun buat 4.1a dalam buku modul kamu. Okay, sepatutnya kamu dah siap dah lah. Okay. Okay, kita hanya melukis kat situ. Ada beberapa pelajar yang telah pun hantar kepada cikgu. Okay. Seterusnya, bagaimana anda mentafsir skala suatu lukisan berskala? Ini formula yang kita kena rujuk selalu. Cikgu akan fokuskan dekat formula itu. Ini. Okey. Skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Okey, perhatikan lukisan berskala duduk di atas. Lukisan berskala duduk dekat atas. Ukuran lukisan berskala per dengan yang bawahnya adalah ukuran objek. Okey, jadi kalau diberi dalam bentuk skala, dalam bentuk nisbah, ini dalam bentuk pecahan, yang ni dalam bentuk pecahan, dalam bentuk nisbah, ini dia. Bahagian yang pertama ni sebelah kiri ukuran lukisan berskala, ini dan nisbah, okey, objek. Objek duduk sebelah kanan. Jadi itu kita kena nampak. Nombor untuk yang sebelah kanan adalah untuk objek. Nombor yang sebelah kiri adalah untuk lukisan berskala. Okey. Ini pun kita dah belajar sebelum ni. Kita teruskan. Okey. Bagaimana menggunakan rumus yang kita ada tadi. Yang kita baru bagi tadi, ukuran lukisan berskala per dengan ukuran objek. Kita nampak dekat sini objek. Okey, yang color yang ni dia tulis ni objek. Okey, ni objek. Jadi macam mana kita nak buat? Kita ambil sisi yang sepadan PR dengan P prime R prime. Kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dekat sini 8. Jadi ukuran objek adalah 8 petak. Okey, sisi yang sepadan dengan sisi PR adalah P prime R prime. Jadi kita kira petaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di sini 24 petak. Jadi kita boleh menggunakan rumus tadi, skala sama dengan ukuran lukisan berskala adalah 24. Sebab ni Raja 1 ni adalah lukisan berskala dia. 24. Jadi dekat atas 24. Bahagi dengan ukuran objek. Ukuran objek adalah 8. Jadi kita dapat skalanya adalah 24 bahagi 8. 24 bahagi 8. Dapat apa? 1/3. 3. 3/1. Okey. Jadi, kita boleh tulis dalam bentuk skala.
dalam bentuk nisbah. Okey, skala dia sama dengan 3/1. Okey. Tapi kebiasaannya kelas kita akan apa untuk lukisan untuk sebelah kiri ni adalah untuk 3 ni adalah untuk lukisan berskala, 1 ni untuk objek. Okey. Um, jadi di sini kita patut ada 1 lah. 1 di sini nilai yang lain. Okey, jadi kita kena ubah 1 nisbah 1/3. Kalau dekat sini 3, dia jadi 1/3. Kalau dekat sini 1/3, dia akan jadi 3. Okey. Jadi maksudnya kita nampak dekat sini lukisan objek, di sini objek lebih besar daripada um, lukisan berskala. Lukisan berskala lebih besar daripada objek. Tu dia silap dia. Okay, ini objek lebih kecil, lukisan berskala satu lebih besar. Jadi kat sini pun kita boleh nampak ni, 3 lebih besar daripada 1. Jadi kita tahu lukisan berskala lebih besar daripada objeknya. Di sini objek. Sama juga dengan 1 nisbah 1/3. 1 lebih besar daripada 1/3. Jadi 1 ni adalah lukisan berskala. Jadi lukisan berskala lebih besar daripada objek. Jadi kita boleh nampak dengan melihat skala yang diberi, kita tahu dia lebih besar ke lebih kecil ke. Okey. Itu kita dah belajar sebelum ni, kita buat review sahaja. Okey, kita teruskan. Okey, ni contoh semua dalam buku dah ada semua contoh nah. Jadi kita boleh rujuk buku teks kita kalau kita tak faham. Okey. Okey, lepas tu kita dah buat uji minda 4/1B. Tentukan skala digunakan untuk setiap lukisan berskala 1/n. Dia mesti 1 dulu. Ini untuk lukisan berskala mesti 1. Tu yang cikgu cakap tadi tu. N ini adalah untuk objek. Okey, objeknya berapa? Okey. Jadi kamu dah buat latihan 4.1B. Latih diri 4/1B dalam buku modul. Okey, yang ni pun kamu dah buat sepatutnya lah. Okey, ini kerja yang sebelum cuti hari raya. Tapi tak apa, kita review sikit. Kita tengok bagaimana nak jawab soalan. Kita pilih satu. Kita pilih satu, kita jawab soalan 1A. Dia tanya, nak suruh buat lukisan, tentukan skala. Okey, mari kita tengok. Okey, di sebelah kiri ni adalah objek. Di sini adalah lukisan berskala. Jadi, apa kita buat? Kita gunakan rumus itu. Skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi dengan per ukuran objek. Sama dengan, okey, mari kita lihat. Kita pilih satu sisi. Okey, sisi yang sepadan. Jadi kita nampak mudah, kita pilih sisi yang mendatar atau menegak dulu. Kalau tak ada pun kita boleh pilih sisi yang condong ini. Ada 3 sisi ni, ada satu mendatar dan ada 2 sisi condong. Jadi kita pilih sisi yang mendatar ataupun menegak lah. Jadi dekat sini kesnya kita pilih sisi yang mendatar ni. Senang nak kira. Yang condong ni payah sikit nak tengok kan. Jadi kita, tapi kalau tak ada kita kena pilih jugalah satu. Okay, yang sepadan. Kita pilih dulu untuk objek. Kita pilih satu, kira petak ni. 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini 4. Kita kira pula petak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dekat sini 8. Jadi ukuran lukisan berskala, ini lukisan berskala adalah 8 dengan ukuran objek. Ini ukuran objek. Objek adalah 4/4. Okey. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk nisbah 8
nisbah 4. Okey, kita tahu uh, sebelah kiri ni mesti 1. Untuk lukisan berskala ni mesti 1. Sebab dekat sini nampak ni. Dia tu kata 1. Okey. Ni. Dia kata sebelah kiri ni untuk lukisan berskala ni mesti 1. Jadi kita bahagilah 8 bahagi 8 dapat 1. Jadi bila kita bahagi 8 di sebelah kiri, sebelah kanan pun kita bahagilah dengan 8. Okey. Jadi kita dapat jawapannya. 8 bahagi 8 adalah 1. 4 bahagi 8. Kalau tekan kalkulator, kamu mungkin akan dapat 0.5. Kita tak mahu, kita nak dalam bentuk pecahan. Jadi kita tulis 1/2. Jadi inilah skala bagi soalan A. Okey, cikgu tunjuk satu lagi. Bagaimana kalau dia tak ada grade? Okey, kita akan buat soalan B. Okey, soalan B. Kita turun sikit ke bawah. Okey. Untuk soalan B. Okey, ingat ini adalah objek, ini adalah lukisan berskala. Cikgu rujuk balik nah. Okey. Jadi, mari kita lihat. Untuk soalan B, skala sama dengan ukuran lukisan berskala bahagi dengan ukuran objek. Sama dengan, kita lihat, kita kira tahu. Kita ambil yang sepadan, sisi yang sepadan. Kita ambil satu nombor cukup. Kita ambil, suka hati nak ambil 6 dengan 2 ke ataupun 3 dengan 1. Pilih salah satu. Okey, katalah cikgu ambil 3 dengan 1. 3 dan 1. Jadi cikgu akan dapat dekat sini 3 bagi 1. 3 ni adalah untuk lukisan berskala dan ini adalah untuk satu yang cikgu cek balik. Tak. 3 tu adalah objek. Cikgu silap. Okey, cikgu padam. 3 adalah untuk objek. Jadi 3 mesti di bawah. 1 adalah untuk objek kat bawah. Betul. Betul lah. 3 adalah objek duduk di bawah. Dan 1 adalah untuk lukisan berskala duduk ke atas. Jadi, tulis dalam bentuk nisbah 1/3. Selesai. Kita nampak ni dah 1 dah cantik dia. Tak payahlah nak bagi-bagi dah. Okey. Itu sahaja cikgu tunjuk 2 soalan cukuplah. Okey. Teruskan. Okey, ini dalam bentuk penyataan ya, tidak ada lukisan. Jadi kita kena nampak sekeping poster berukuran 24 cm panjang dan 8 cm lebar. Jadi lukisan asal lah tu. Hitung panjang dan lebar lukisan berskala poster itu dalam sentimeter yang dilukis mengikut skala 1/4. Maksudnya macam ni. Ini adalah lukisan poster. Saiznya besar, 24 cm dan 8 cm. Lepas tu kita diminta macam lukis lukisan poster ni dalam buku kita. Jadi dah tentu kita nak perkecilkan dia. Takkan kita nak tulis besar sangat kan. Okey, macam mana nak lukis dekat dalam buku kita. Jadi, macam mana kita nak lukis? Dengan skala dah diberi. 1/4. Maksudnya 1 ini adalah lukisan berskala, 4 ni adalah objeknya. Jadi 24 ni kita tahu objek. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok. Ini pun kamu dah buat. Tengok contoh pun boleh. Okey, kita ada skala diberi 1/4. Okey, dari mana dia dapat 1/4 ni? Dia kata panjangnya 24. Kita ambil dulu satu-satu. Ambil panjang dulu. Panjangnya 24. 24 ni adalah untuk objek dia. Dekat sini 24. Okey.
Jadi macam mana nak tulis nombor dekat sini? Berapa agaknya kalau dekat sini 24? Okey. Jadi kalau 1 adalah 4, 24 adalah 24 bahagi 4. 24 bahagi 4 kita dapat 4 bahagi 4 dapat 6 lah. Cikgu tak ingat sifir pula. 6 nisbah 24. Jadi kita dapat jawapan kita inilah. Ini untuk sisi dia lah. Sisi panjang dia. Okey. Lepas tu lebar. Kita dah ukir panjang. Cikgu lupa nak tulis. Ini panjang. Okay, panjang sama dengan 6 cm. Okey, untuk lebar pula. Untuk lebar sekali lagi skala sama dengan 1 nisbah 4. Dan kita tahu lebar dia 8. Yang asal maksudnya objeknya. Objeknya duduk sebelah kanan. Kita tahu tadi. Kan? Jadi 8 bahagi dengan 4. Kita dapat berapa? 4, 2. Jadi lebar lukisan sama dengan 2 cm. Mudah je kan? Okey, selesai. Okay, cikgu tunjuk satu dah lah. Yang lain tu kamu buatlah sendiri. Kamu dah buat dalam buku modul. Soalan buku modul lain sikit lah. Tapi dia bentuk yang lebih kurang sama. Okey. Bahagian seterusnya pun kita dah belajar bagaimanakah anda melukis lukisan berskala bagi suatu objek dan sebaliknya. Yang ni belajar melukis. Seronok tajuk ni. Boleh belajar melukis. Ni ada contoh 9. Boleh rujuk lah. Kalau tak faham je rujuk. Contoh 9, contoh 10. Okey. Dia ada bagi macam-macam. Okay, contoh 11. Contoh 12. Dia ada ajar kita bagaimana melukisnya. Contoh 13. Melukis bunga pun ada. Ini rasanya kita biasa buat. Kita lukis di gambar kita sendiri. Kita ambil sekeping gambar. Kita tahu grid dia. Dalam kelas lukisan ada ni. Mesti ada. Pendidikan seni visual. Mesti ada belajar benda ni. Okey. Supaya lukisan kita jadi sebiji macam gambar. Kita akan buat macam ni. Masa kecil-kecil cikgu suka buat ni. Okey, jadi kita tengok. Patut kamu pun dah buat uji minda 4.1C sebelum cuti hari raya. Okey. Dia kata dekat sini tengok try nombor 1. Dia kata lukisan berskala untuk setiap objek berikut dengan skala 1 nisbah 1/2 dan 1 nisbah 1/3. Dia kata lukiskan. Lukiskan. Macam mana nak lukis? Testing 1 nah, cikgu tunjuk 1. Okay, cikgu pun ada grade dekat sini. Walaupun grade cikgu besar sikit lah daripada grade yang dia bagi. Tak apalah, kita try. Okey. Soalan nombor 1. Kita belajar melukis lah. Dengan skala 1. Kita buat soalan A dulu. Dan skala 1 nisbah 1/2. Okey, kita tahu ini adalah untuk objek. Cikgu tak suruh tulis macam kosong pula. Objek. Ini untuk lukisan berskala. Kita guna huruf LB. Jadi, kita tahu setengah lebih kecil daripada 1. Jadi, kita tahu objek kita lebih kecil. Lukisan berskala kita akan jadi lebih besar sepatutnya. Okey, lebih besar. 1 nisbah 1/2. Kita nak predict dululah. Jadi, kita tahu lukisan kita akan jadi lebih besar. Sebanyak 2 kali lah. Setengah. Okey, dalam 2 lah. Okay, kita tengok berapa petak ni yang asal. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5, 5 darab 2, 10 lah. Lukisan kita jadi semakin besar. Kita tahu lukisan berskala lebih besar. Jadi kita nak 5 jadi 10. Macam dapat 10 tu cikgu? Cikgu tanya sendiri. Ada terdengar-dengar ada anak murid tanya. Jadi 5 darab dengan 2. 5 petak tadi. 5 petak. Jadi kita tahu dia ni setengah. Okey. Kita darab dengan 2. Kita dapat 10 untuk lukisannya. Okey, sebab 10 bahagi 2 dapat 5. 5 dekat sini patutnya 5. Okey. Jadi kita lukis macam mana lukis 10. Okey. Kita tahu dia kita kena titik. Kita kena titik. Letak titik yang pertama.
Lepas tu kira 10 sampai bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semula. Tak nampak tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini. Jadi kita tanda sikit dengan titik. Lepas tu kita ambil pembaris. Sisi yang pertama lah. Oh, cikgu ada pembaris. Okey. Tapi susah sikit ya. Pembaris digital namanya. Okey. Dah kita ambil pen. Cantumkan titik kita tadi. Dah dapat sisi yang pertama. Simpan balik pembaris kita. Okey, lepas tu kita ambil sisi yang menegak dengan mendatar dulu. Yang condong kita buat kemudian. Kita kira ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kita darab dengan 2, kita sama dengan 12. Jadi 12 petak ke kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Dah nampak. Kita kena tarik sikit sini. Tak cukup pula kertas cikgu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai situ. Jadi kita tahu tanda peta. Tandakan. Okey, dah tanda. Ambil pembaris. Pembaris. Kita pun garis mendatar. Kita tahu garis mendatar. Pembaris cikgu hebat. Pembaris cikgu ada sudut. Kita tahu garis mendatar sudut dia 0 darjah. Okey, jadi kita cantumkan dia. Baik. Kita cantum. Cantumkan titik kita tadi. Di sini jalan sampai sini. Dah selesai. Simpan baris kita. Tengok yang seterusnya yang menegak ni pula. 1, 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi 4 petak. 1, 2, 3, 4. Jadi kat sini. Jadi nampak seronok kan? Ambil pembaris, kita tahu menegak 90 darjah. Jadi pembaris kita, pembaris cikgu hebat, pembaris kamu manual jadi tak nampak. Pembaris cikgu, pembaris digital. Mari kita tengok. Balik sikit. Jadi cantumkan. Dengan buku-buku sekali bergerak. Ada masalah ni, masalah teknikal sikit. Kita undo. Jangan risau. Ada. Okey. Cantumkan. Ya, dah dapat. Sekarang tinggal sisi yang terakhir. Ni, sisi condong. Jadi kita cantumkan. Tak payah titik-titik dah lah kan. Sebab dah ada tanda tu. Susah sikit lah. Ada digital cikgu ni untuk kira condong. Maafkanlah kalau silap sikit-sikit tu. Tak kena. Susah juga ni. Bolehlah. Sikit je. Okey. Kita jalan. Cantum. Simpan pembaris. Jadi selesai. Nampak tak? Inilah kita punya lukisan berskala kita. Dengan objek dia yang diberi ini. Okey. Okey. Kamu dah buat juga ni sebenarnya. Kita dah buat sebelum cuti. Okay. Jadi cikgu review je. Lepas tu nak lukis bola lah apalah. Sama juga lah kesnya. Kita tengok lah petak dia. Kita kira berapa. Okey. Kita dah jawab soalan-soalan yang macam ni. Okey. Jadi kita tinggal bahagian yang seterusnya adalah bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. Inilah yang akan kita masuk hari ini.
kita akan buat latihan 41D dalam buku modul kita. Okey. Banyak soalannya habis ni. Tak ada benda baru dah, cuma nak selesai masalah je menggunakan semua yang kita belajar tadi. Melukis, macam mana formula yang kita dapat ni. Okey, macam mana gunakan formula itu saja. Ni tajuk yang sangat ringkas nah. Okey, cikgu harap dapat bagi sikit idea lah macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Nanti kita buat yang lain pula. Okey, itu saja review untuk apa yang kita dah buat sebelum ini. Sekian, terima kasih. Okey, sekejap lagi cikgu akan bagi video yang baru untuk penyelesaian masalah pula. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.